Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi. Kita masih diberikan peluang lagi untuk menikmati keindahannya. Okay, saya Nurhania binti Muhammad Gustu dengan nomor matriks BQ21110009. Okay, hari ini akan membawa Anda untuk mengenal apa itu Al-Quran dan betapa pentingnya untuk kita mencintai Al-Quran ini. Al-Quran merupakan satu kitab suci yang mana ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Al-Quran ini juga merupakan satu kitab yang paling utama dan juga mulia di antara kitab-kitab yang lain, dan ia merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tiada satu pun daripada makhluknya yang dapat menandingi kemukjizatan kitab suci Al-Quran ini. Baiklah, kita masuk kepada definisi Al-Quran untuk kita mengenal lebih lagi dengan Al-Quran ini. Okay, maksud Al-Quran dari segi bahasa ialah Al-Quran berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud bacaan ataupun sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Manakala dari segi istilah pula, Al-Quran ini merupakan satu kalamullah yang bermukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir, serta membacanya merupakan satu ibadah. Sudah tahu tentang maksud Al-Quran? Baiklah, jom kita beralih kepada sejarah pembukuan Al-Quran pula. Di mana seperti yang kita ketahui, Al-Quran ni diturunkan secara mutawatir selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Okay, baiklah, yang pertama pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan oleh keterbatasan baginda untuk tidak dapat menulis dan juga membaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mendapat wahyu, baginda akan terus menyampaikannya kepada para sahabat untuk dituliskan wahyu tersebut. Dan antara sahabat yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis kitab ini antaranya adalah Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, dan ramai lagi sahabat yang lain. Pada masa ini, seperti yang kita tahu, penulisan Al-Quran belum lagi dikumpulkan menjadi satu mushaf kerana Al-Quran masih diturunkan secara berperingkat sewaktu ini. Seterusnya, pada zaman Khalifah Abu Bakar pula, ketika ini ramai hafiz yang mati syahid disebabkan oleh peperangan. Oleh itu, Uthman bin Affan mula risau tentang keadaan Al-Quran pada masa akan datang. Dengan itu, Uthman bin Affan telah berbincang dengan Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan kembali Al-Quran ini. Akhirnya diminta Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan kembali dan menulis Al-Quran ini untuk disatukan dalam satu mushaf. Akhir sekali, pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, seperti yang kita ketahui, pada zaman ini Islam semakin meluas, dan oleh itu terdapat banyaklah perbezaan sebutan perkataan dalam Al-Quran itu. Oleh itu, Khalifah Uthman bin Affan beliau mengambil inisiatif dengan menjadikan Mushaf Uthmani, yang mana ia bertujuan untuk membukukan Al-Quran, yakni dengan menyalin semula lembaran-lembaran Al-Quran menjadi sebuah kitab. Cinta akan Al-Quran. Maksud cinta dalam bahasa Arab ini dikenali sebagai mahabbah, yang merupakan asal perkataannya itu daripada ahabba, yuhibbu ataupun mahabbatan. Baiklah, dari segi maksud cinta ini dari segi bahasanya, ia membawa maksud mencintai secara mendalam, kecintaan ataupun cinta yang mendalam. Okay, kita sudah faham tentang apakah itu maksud cinta. Tajuk yang kita bincangkan ini adalah mencintai Al-Quran. Namun, bagaimanakah cara kita untuk menunjukkan bahawa cinta kita terhadap Al-Quran itu? Okay, baiklah, terdapat 4 cara untuk kita mengamalkan Al-Quran bagi membuktikan bahawa cinta kita terhadapnya. Yang pertama adalah dengan membaca Al-Quran setiap hari. Baiklah, dengan kekerapan kita membaca Al-Quran merupakan satu bukti yang mana kita mencintai Al-Quran dengan lebih mengenalnya dengan lebih mendalam. Kita juga boleh bertilawah, bertadarus serta bertartil dengan Al-Quran. Allah telah berfirman,
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan melaksanakan solat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam ataupun secara terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ini merupakan firman Allah SWT dalam surah Al-Fatir ayat 29 hingga 30. Yang kedua pula adalah dengan menghafal Al-Quran, yang mana dengan menghafal ayat-ayat Al-Quran ini membolehkan umat Islam akan terus-menerus menjiwai Al-Quran dan sentiasa mengingatnya sekiranya melakukan penghafalan. Rasulullah SAW telah bersabda, jumlah tingkatan langit sama dengan jumlah ayat Al-Quran. Maka tingkatan syurga yang dimasuki oleh para penghafiz Al-Quran adalah tingkatan yang paling tinggi, di mana tidak ada tingkatan sesudah itu. Hadis riwayat Ahmad. Perkara ini dapatlah dilihat, kebaikan penghafalan Al-Quran itu membolehkan kita untuk masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Seterusnya yang ketiga pula adalah mempelajari Al-Quran dengan lebih mendalam tentang hukum-hukum maksud Al-Quran yang jelas ataupun tidak jelas, yang mana secara langsung ia akan memberikan panduan kepada kita. Daripada Hajjaj bin Minhal, daripada Syu'bah, daripada Alqamah bin Marsad, daripada Sa'ad bin Ubaidah, daripada Abu Abdurrahman As-Sulami, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Daripada hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir adalah dengan menyampaikan Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan hamba-hambanya untuk menyebarkan ilmu yang baik kepada umat manusia, dan dengan cara menyampaikan ilmu membolehkan kita untuk mendapat kerahmatan darinya. Seperti dalam surah An-Nahl ayat 125, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan dapatlah dilihat di situ, dengan menyampaikan Al-Quran merupakan perkara yang tidak rugi, malahan ia juga memberikan kebaikan kepada kita dan juga seluruh umat manusia. Baiklah, masuk kepada keistimewaan dan juga keutamaan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran mampu memberikan ilmu-ilmu yang tidak mengira aspek apapun. Sebagai contoh, ilmu sains, ilmu matematik, dan banyak lagi ilmu yang boleh kita peroleh daripada Al-Quran itu. Bukan itu sahaja, Al-Quran juga memberikan pedoman serta merupakan petunjuk hidup yang lengkap, di mana ia banyak memberikan hukum-hukum bagi kesejahteraan seluruh bangsa manusia dimanapun, tidak mengira zaman. Seterusnya, ia juga memiliki ayat-ayat yang mengagumkan sehingga ia mampu menusuk ke jiwa manusia apabila kita membacanya. Dan akhir sekali, ia juga mampu meningkatkan keimanan seseorang jika diamalkan untuk membacanya agar terhindar daripada segala da'iyah-da'iyah pada masa kini. Baiklah, bagi jaminan pemeliharaan Al-Quran pula, terdapat dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara Islam daripada perkara yang bahaya, sebagaimana dalam surah Al-Hijr ayat ke-10 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan peringatan ini dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Dalam jaminan pemeliharaan Al-Quran ini terdapat 4 cara, antaranya adalah daya ingatan umat Islam, yang mana mereka telah menghafal keseluruhan Al-Quran sehingga tidak berlaku sebarang perubahan pada kitab suci kita ini. Setiap zaman terdapat umat manusia yang akan menghafal satu kitab suci Al-Quran, dan perkara ini akan menjadikan Al-Quran sentiasa terpelihara daripada sebarang perubahan yang akan berlaku.
Yang kedua pula, para ulama setiap zaman akan memperoleh pemahaman terhadap Al-Quran dengan mentafsir Al-Quran dengan menggunakan bantuan hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga pula, para cendekiawan mengungkap ajaran Al-Quran berdasarkan logik dan kaedah-kaedah yang lain, sebagai contoh dengan menggunakan ayat muhkam dan mutasyabihah, yang mana ia mampu mengungkap ayat-ayat suci Al-Quran yang tersirat maksudnya. Dengan itu, ia mampu mengelakkan daripada sebarang serangan para falsafah yang berpikiran sempit. Akhir sekali, masyarakat akan mendapat rahmatik rohani, di mana masyarakat ini pada setiap zaman akan sama-sama menjaga firman suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran ini.